Pivosian, Izo Iritasha Joanis Mijol, Mimpai Rio Zurel BTTV, Celebrity. Taman-Taman Sabah memberi penjelasan mengenai isu pendakwa bebas Abid Liu. Taman-Taman Sabah TTS menerusi laman Facebook merungkai teka-teki berhubung larangan kemasukan rombongan pendakwah bebas Abid Liu ke pulau-pulau dalam kawasan Taman Marine Tun Sakaran sempurna. Lembaga pemegang amanah TTS dalam satu kenyataan memaklumkan seluruh kawasan di bawah tanggungjawab TTS ditutup sementara kepada orang awam bermula 13 Januari lalu selaras dengan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pihak TTS tidak menerima makluman awal daripada rombongan Abid Liu untuk kebenaran khas memasuki kawasan Taman Marine Tun Sakaran. Rombongan Abid Liu adalah rombongan orang awam yang tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP PKP. Selain itu, pembinaan struktur bangunan di dalam kawasan Taman Marine Tun Sakaran juga tertakluk kepada prosedur dan garis panduan yang telah ditetapkan. Perkara ini berkaitan dengan kepentingan komuniti penuntut hak waris di pulau-pulau ini seperti yang terkandung dalam Surat Pewartaan Taman Marine Tun Sakaran 2004. Menurut kenyataan itu lagi, pihak TTS membenarkan rombongan Abid Liu memasuki kawasan Taman Marine Tun Sakaran hanya setelah mendapat makluman daripada Majlis Keselamatan Negara. Pihak TTS sangat menyokong usaha murni bantuan prihatin yang disalurkan kepada komuniti di dalam semua taman di seluruh Sabah. Bagaimanapun, kebenaran khas diperlukan untuk memasuki mana-mana kawasan taman yang kini ditutup kepada orang awam sepanjang tempoh PKP. Dalam paparan Facebook Abid Liu semalam, beliau menyatakan rombongannya tidak dibenarkan masuk ke pulau-pulau di Sempurna dan kerja agihan bantuan diminta untuk diberhentikan. Menurut Abid, dipahamkan hukuman denda sehingga RM100,000 atau penjara 3 tahun boleh dikenakan ke atasnya. Dengan larangan itu, Abid terpaksa menangguhkan pembinaan sekolah kecil atau pusat kegunaan masyarakat setempat yang dirancang di Pulau Tatagan, Sempurna. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar sedang meneliti beberapa bentuk bantuan untuk pengusaha hotel dan penginapan di Sabah yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menterinya Datuk J.P. Arifin berkata langkah itu berikutan beberapa hotel ditutup dan kaki tangannya terpaksa diberhentikan kerja sejak pelaksanaan PKP. Manakala untuk bantuan prihatin COVID-19 Sabah fasa kedua, bantuan kewangan RM300 kepada porter, pemandu pelancong, malim gunung, ketua selam dan penggiat seni akan disalurkan dalam masa terdekat. Beliau turut berkata kementerian melalui Lembaga Pelancongan Sabah sedang melihat keperluan menambah kekerapan penerbangan di daerah yang mempunyai tempat pelancongan menarik. Katanya strategi juga sedang digariskan untuk mempelbagaikan produk pelancongan agar tidak hanya tertumpu kepada pelancong berkumpulan besar sahaja. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Sabah semakin menghampiri angka 50,000 kes. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 190 kes dilaporkan hari ini berbanding 276 kes malam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kini 49,610 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata satu kes kematian dilaporkan hari ini iaitu di Sandakan. 3 kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini.
Kluster Jalan 1 KKIP di Kota Kinabalu dan Tuaran dengan 30 kes kumulatif. Kes indeks adalah seorang pekerja di gedung pakaian di Kota Kinabalu sebelum menjangkiti pekerja gudang di KKIP. Kluster kedua ialah kluster Ladang Tangkarason di Beluran, manakala kluster ketiga ialah kluster Bandar Lama Tawau dengan 24 kes kumulatif. Daerah Beluran bertukar dari zon jingga ke zon merah, manakala daerah Nabawan dan Tambunan bertukar dari zon jingga ke zon kuning. 337 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 1,928 pesakit sedang menerima rawatan. 3,395 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program bantuan prihatin COVID-19. Drone digunakan untuk membuat hebahan PKP di Sibu. Angkatan Tentera Malaysia ATM menggunakan drone sebagai satu kaedah untuk membuat hebahan kepada penduduk di sekitar bahagian Sibu, Sarawak agar terus mematuhi peraturan sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Panglima 1 Division Infanteri Malaysia, Major General Datuk Zulkifli Mustafa berkata, drone canggih yang turut berupaya melaksanakan tugas-tugas risikan itu telah diterbangkan di ruang udara Bandar Sibu dan juga di sekitar penempatan Rumah Panjang. 3 bahasa digunakan, iaitu bahasa Cina, bahasa Inggeris dan bahasa Iban. Dapatkan maklumat perisikan kita pakai drone. Even drone kita sekarang ni, drone kita ni canggih dan kita gunakan drone di Sibu, Bandar Sibu untuk buat hebahan kepada penduduk di Sibu supaya patuh kepada SOP. Dan kita menggunakan 3 bahasa. Chinese, English and also bahasa Iban. Sibu Jaya ada 30,000 penduduk kat Sibu Jaya, kita hebahkan pakai drone. Kita pakai drone juga di Rumah Panjang, di area Rumah Panjang, dan kita pakai drone juga untuk buat hebahan di Bandar Sibu Isep. Terdahulu, Zulkifli membuat tinjauan sekatan jalan raya yang dikendalikan polis dan tentera di Jalan Bau Serikin dekat Kuching. Sementara itu, beliau berkata seramai 120 anggota tentera berpengkalan di Kuching akan digerakkan ke Sibu esok sebagai tenaga tambahan untuk menguatkuasakan PKP di bahagian berkenaan. Zulkifli berkata seramai 40 anggota tambahan turut ditugaskan di daerah Kapit dan 20 lagi di daerah Song berikutan pengumuman pelaksanaan PKP di kedua-dua daerah berkenaan bermula semalam. Menurutnya, seramai 131 anggota tentera terlibat untuk tugasan sekatan jalan raya, 102 bagi rondaan berkenderaan bersama-sama polis di seluruh negeri Sarawak dan 67 lagi terlibat dalam pasukan pemantauan pematuhan. Seramai 111 anggota tentera turut digerakkan ke 19 buah rumah panjang di Seri Aman, Serian, Sebau dan Bintulu. 21 spesies mamalia laut telah direkodkan di Semporna. 21 spesies mamalia laut telah direkodkan penemuannya di Semporna dengan kebanyakannya adalah spesies laut dalam. Terbaru, penemuan 4 ekor ikan paus orcas atau paus pembunuh bersama 2 ekor anaknya di Pulau Sipadan Semporna bulan lalu membuktikan kepentingan wilayah Semporna sebagai lokasi penyelidikan setasi termasuk usaha pemeliharaan di kawasan itu. Rakaman penemuan ikan paus pembunuh itu dimuat naik di media sosial oleh operator selam Scuba Junkie. Rakaman menunjukkan kumpulan ikan paus berkenaan itu berenang-renang ke utara Sipadan dengan salah seekor menyemburkan air ke permukaan sambil ekornya melibas. Ini umpama suatu bentuk komunikasi antara orcas atau sebagai peringatan untuk menjauhkan diri. Anggota Jawatan Kuasa Anugerah Persatuan Mamalia Laut, Dr. Lindsay Potter berkata, bagi kebanyakan spesies mamalia laut,
yang ditemukan di wilayah Semporna, ia didapati belum dapat membiasakan diri di kawasan itu. Menurut Lindsay, ini mungkin secara bermusim bagi memenuhi aspek kritikal dalam pola kitaran hidup. Misalnya, menemukan tempat tinggal untuk ibu dan anaknya seperti penemuan orka pada minggu lalu atau bersifat sementara sebagai sebahagian daripada laluan migrasi atau laluan lautan yang lebih jauh. Dalam satu kenyataan semalam, Lindsay berkata setakat ini terdapat 21 spesies mamalia laut telah direkodkan di Semporna dengan kebanyakannya adalah spesies lautan atau perairan dalam. Menurut Lindsay, pengendali selam scuba juga turut membantu penyelidikan berkenaan dengan menggunakan monitor akustik di dasar laut. Ia bagi merakam suara mamalia laut dan melalui kaedah itu, pengenalan spesies dapat dilakukan dengan kerap. Sementara itu, pengurus konservasi Scuba Junkie Seas, David McCann, dalam kenyataan sama berkata, ini bukan pertama kalinya paus orcas dengan anaknya ditemui di Semporna. Penyelam Scuba Junkie pernah menyaksikan paus orca dan anaknya memakan ikan sunfish pada tahun 2019. Polis kontingen Sabah berjaya merampas 2,672 karton minuman keras dan 190 kotak rokok pelbagai jenama dipercayai tanpa cukai kastam. Ia menerusi satu serbuan di kawasan lapang perampiran Taman Famosa, Jalan Bundusan Penampang pada 25 Januari lalu. Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan kira-kira 1.89 juta ringgit termasuk cukai yang disimpan dalam 10 kontena. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Sabah, Datuk Jaute Dikun berkata, kejayaan itu adalah hasil maklumat awam kepada polis. Serbuan dilakukan kira-kira 4.30 petang itu membawa kepada penahanan 4 lelaki berusia antara 13 hingga 37 tahun. Mereka dipercayai berperanan sebagai pengurus, penjaga, pemandu dan kelindan lori. Ketuharan Misomo Toko Vago.